kamarnya mambu rokok. 那个呢房间里面有烟的味道， Maka sukacita itu berkurang lebih banyak lagi. 那个的喜乐又在减少了。 Lalu dia bilang, ayo sekarang tiba waktunya makan siang. 那个到了中午吃午餐的时候， Nah pada waktu makan gitu ya, 当要吃的时候， ternyata makanannya itu tidak pas dengan lidah kita. 显然呢这个菜呢不合你的口味。 Anak bilang saya nggak bisa makan ma. 那个孩子就对母亲说：“哎，这个菜我吃不下。 Kita sudah bayar, lu seneng nggak seneng ya makan. 那这个菜很多了，你喜欢不喜欢？你可以吃的。 Karena kalau mau makan di luar kita harus bayar lagi. Ini kan paketnya, wis makan nih pokoknya. 这个是跟这个套餐跟这个旅馆的费用合在一起的。如果要在外面找另外吃的，还要另外自己出钱。 Maka sukacita itu berkurang lagi. 接着呢，这个喜乐又在减少了。 Nah selesai makan siang, lalu ke destinasi tujuan kita harus pergi. 那么当吃完了午饭之后呢，就要去所要去的地方。 Waktu sebelum berangkat dia ceritakan, bahkan di sini saljunya wakeh. 当要出门的时候说那个沙楚呀， Salju. 那个有很那个地方要去的地方，那个下大雪。 Begitu sampai, 当要到了那个地方， ternyata kering kerontang, tidak ada salju. 显然呢到那个又没有下雪， Wah kita tambah mangkel. 我们就很气，可能就是要去看雪景啊。 在那边没有. 到了那边又没有下雪， Wah mangkel minta ampun. 那个气氛呢就更是蛮凶的。 Pernah punya pengalaman seperti ini enggak? 我们有没有这样的一个经历呢？ Apa yang kita bayangkan dengan realita yang kita temui itu enggak bodoh, enggak sama. 我们所想象的与实际的事情不相合的时候， Sehingga ketika kita tiba di sana, bukannya tambah seneng, malah tambah keki, tambah mangkel. 当我们到了那个地方的时候，不是增添我们的喜乐，乃是让我们的喜乐越发的减少。 Karena mimpi kita, harapan kita sebelum berangkat dengan realita di lapangan enggak bodoh. 因为我们所想象的，我们所渴望的，我们所想到那边所享受的那一切，与我们所到的那个地方的景象呢，完然是截然不同的。 Sekarang kita lihat contoh di Alkitab. 现在我们来看这个圣经里面的这样的一个例子。 Orang Majus dari timur berjalan menuju ke Yerusalem. 他们的东方的博士，他们就去了，从东方来到了耶路撒冷。 Tujuan mereka sangat jelas. 他们的目标非常的清楚， Destinasi yang akan mereka temui sangat jelas. 他们所要遇见的，他们所要寻找的非常的清晰。 Ada seorang raja yang akan lahir dan itu tujuan mereka. 因为有一位王要诞生这个世界，他们要去拜见这位王。 Oleh itu tidak heran kenapa begitu tiba di Yerusalem mereka langsung ke istana Herodes. 当他们到了耶路撒冷，他们就去见那个希勒王。 Tapi faktualnya gimana? 但是到底怎么样呢？ Realitas sebenarnya gimana? 那么实际的情况是怎么样的呢？ Mereka tidak menemukan itu. 他们并没有遇见。 Satu perjalanan yang jauh yang melelahkan berbulan-bulan penuh dengan bahaya. 几个月的里面的旅程的当中，他们跋山涉水的来到这个地方，非常辛苦来到耶路撒冷，却没有见到所要诞生的王。 Tapi justru ditemukan ada seorang bayi yang begitu sederhana. 但是他们所遇到的只是一位非常平凡的一位小孩子， Di satu rumah yang sangat sederhana. 而且这个屋子呢是一个非常普通的屋子， Orang tuanya pun sangat sederhana. 而且他的父母也是普通的人。 Dan bayi ini tidak memenuhi harapan kriteria mesianik orang Israel. 那么这位的这个婴孩呢，不是像他们想象中的那个弥赛亚。 Mesaya yang mereka harapkan tidak seperti ini. 那弥赛亚他们所期待的，好像不是像是这样的。 Apakah ini lalu merampas sukacita mereka? 是不是当他们遇到了这样的与他们的想象这样有一个反差的时候，他们的喜乐是不是因此而减少呢？ Bukankah perjalanan ini melelahkan? Mereka patut mendapatkan yang terbaik. 岂不是他们跋山涉水，他们所辛苦的应该得到他们所想望的东西？ Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. 但是显然与他们所想象当中的不同。 Justru mereka bertemu dengan seorang bayi yang begitu sederhana. 显然他们所遇见的是一位非常平凡的小孩子， Tetapi itu tidak merampas sukacita mereka. 但是并没有把他们的喜乐给夺去了。 Kenapa? 为什么呢？ Ada seorang penyair, seorang dokter yaitu Oliver Wendell Holmes, dia mengatakan satu kalimat 有 seperti 一 ini. 个诗人，也是一个医生，他有做了一句这样的话： Apa yang ada di belakang dan di depan kita adalah persoalan kecil. 我在前面后面的小的事，我在前面后面的事。的大小的事情里面， Dibandingkan dengan apa yang ada di dalam hati kita ini.
跟我的心来做一个比较。 Nah, jadi dari kalimat ini dia ingin mengatakan, 在这一句的句子里面，他想要说明的是， sebenarnya yang lebih menentukan suasana sukacita atau tidak bukan faktor di luar, eksternal, tapi yang ada di dalam. 真正的喜乐不是外在的东西，而是内在的。 Nah, orang Majus tidak membiarkan faktor-faktor di luar itu merampas sukacita mereka. 我们不要让外面的环境、外面的一些事情影响到你里面的真实的喜乐。 Orang Majus tidak membiarkan apa yang dia lihat dengan kesederhanaan itu merampas sukacita dan pengharapan iman mereka. 他们这几位博士们，他们没有因为他们所看见的与他们所想望的有差别的时候，让他们里面的一种盼望的喜乐呢消失了。 Hari ini sebenarnya kita punya banyak alasan untuk sukacita. 其实今天我们有许多可以喜乐的理由， Kita juga mempunyai banyak alasan untuk hidup dalam kondisi bahagia. 我们也有许多的理由能够活在幸福的光景当中。 Persoalannya adalah dalam hati kita seringkali kita merasa kita ini orang yang paling malang. 因为呢，常常我们自己的心里感到我们自己是最倒霉的人。 Maka pada waktu di dalam hati kita merasa seperti ini. Sebenarnya di luar itu banyak alasan untuk bahagia. 其实呢，因着你们心里自己出了问题呢，所以外在虽然有许多可以让你感到的这个可以幸福的这些条件呢，都没有办法让你喜乐起来。 Engkau tetap tidak merasa bahagia. 我们仍然能够因着里面的影响到外面的东西，外面的东西再好也不能喜乐起来。 Contoh yang paling gampang. 最简单的例子， Kita punya pasangan hidup yang mengasihi. 我们有所爱的配偶， Kita punya anak-anak, punya usaha yang baik. 我们有自己的事业，也有自己的孩子， Semuanya ini menjadi alasan untuk kita bahagia 这一 sebenarnya. 切都可以成为我们幸福的理由。 Namun seringkali hanya karena satu bon tagihannya yang nggak beres. 但只为了一件的事情，这个问题的出现， Seolah-olah kita ini merasa dunia ini mau runtuh gitu. 好像这个世界都改变了颜色了。 Nah, orang Majus tidak membiarkan kesulitan-kesulitan faktor di luar mempengaruhi hidupnya. 但是这几位博士，他没有因为这个外在的条件以及他们所看到的外在的这些的东西呢，影响到他里面内心的东西。 Walaupun bayi ini tidak memenuhi harapan konsep mesianis yang diharapkan oleh orang Israel. 虽然这个小孩子不像他们以色列人的观念的里面的那个弥赛亚，他所想望的、所渴望的、所想象那个弥赛亚一样呢。 Alkitab mengatakan ketika mereka melihat bayi itu dengan bintang yang menandai, mereka begitu bersukacita di hadapan 圣经里 Allah. 面记载说，当心引导他们到那个地方的时候，他们看见了这个小孩子的时候，他们充满了喜乐。 Di manakah letak sukacita orang Majus itu? 他们的喜乐是建立在什么样的基础上呢？ Rahasianya di mana? 他们的秘诀在哪里呢？ Nah, yang pertama kita lihat. 我们首先来看。 Para Majus ketika mereka datang dengan motif yang murni hanya untuk menyembah Yesus. 他们来到了这里，来寻找这个小孩子的时候呢，他们的动机是纯粹的。 Di dalam ayat yang kedua, ketika dia sampai di istana Herodes, 他们当他来到了个希律王的那个王宫的时候， dia mengatakan kami datang untuk menyembah dia. 他们就说：“我来是要拜这个就是所生的王。” Ini adalah motif awal. 这就是他们起初的心愿。 Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, 到了11节里面这么说， ketika mereka bertemu dengan bayi itu, 当他们遇见了这个小孩子的时候， Alkitab mengatakan lalu mereka sujud menyembah kepada dia. 他们就拜这小孩。 Anda bisa bayangkan tidak? 我们可以来一个想象？ Harapan pertama ketika mereka pergi ke istana Herodes. 当他们到了希律王的王宫的时候， Lalu ketika mereka bertemu Yesus, dikatakan di satu rumah yang sederhana. 他们以后又到了小孩子的地方，一个普通的房子的里面。 Memang betul motif pertama mereka adalah datang untuk menyembah. 是的，起初他们的愿望就是要来这拜这个新生的王， Tetapi ketika melihat realita yang ada, 但是他们所看到的却是一个小孩子，一个普通的小孩子。 seringkali motif awal ini berbelok. 常常我们人的那个看到了这个现在的观点是这样的，那个起初的这个念头就改变了。 Tetapi di sini tidak terjadi. 但是在这里没有这样的事情出现。 Walaupun dia melihat bayi yang sederhana, dia tetap menyembah. 虽然他看见这只是一个普通的小孩子，但是他仍然带着起初的这样的一个心意，就 Dari 拜这 sini 个小 kita 孩。 melihat tujuan awal mereka dalam perjalanan mereka ke Yerusalem sangat jelas. 我们来看他起初要到耶路撒冷，他们那个启程的时候，他们的动机就非常的清晰，而且是纯粹的。 Mereka mengatakan kami datang untuk menyembah dia. 他说：“我们来就是要拜他。”
Sering kali kita mengadakan satu tour gitu ya. 我们常常有一个旅游， Tujuan awal adalah beristirahat, refreshing di tepi pantai Nusa Dua. 常常就是想我们出外就是能够散散心，能够到那个海边那个安静的这样来休闲的过几天日子， Lalu kita pesan hotel Westin di sana. 然后就订了 Westin 的那个旅馆。 Tapi anehnya kita ya sampai di sana, 但是非常奇怪，到了那边， koper ditaruh, 当我们把那个行李一放下， lalu kita ke Sogo. 然后就到了 Soko， Di Nusa Dua kan ada Sogo kan ya. 在那边那个就是到了 Soko 的商场。 Kalau saya pikir kalau kita mau ke Sogo, ngapain ke sana? 那么其实你要到 Soko 到商场，何必要参加这个旅游，又到海边这个地方去呢？ Galaxy Mall ono, Tunjungan ono. 岂不是卡拉西顿中岸都有这样的商店吗？ Tapi anehnya manusia ya begitu. 但是人就是这么奇怪的。 Tujuan awal mereka ingin istirahat di Nusa Dua. 起初的愿望就是想在努萨杜尔这里来过一段的悠闲的日子， Nggak tahu kenapa 他 begitu 也不 sampai 知道为什么 mesti 一 ke 到了那 Sogo. 边呢，那个就改变了主意，就去逛街了。 Ini pengalaman masalahnya ya. 这是常常出现的。 Aneh gitu ya. 奇怪。 Begitu tiba di sana, kalau nggak ke sana rasanya kaki ini gatel gitu ya. 如果不到那边，好像脚都痒痒的。 Jadi tujuan awal dengan realitas sampai itu sudah nggak sama. 所以起初的愿望呢，常常到后来的就改变了。 Tapi orang Majus tidak seperti ini. 但是这个博士不是这样的， Mereka mengatakan kami datang dengan motif awal untuk menyembah. Begitu sampai melihat bayi itu, mereka sujud 所 menyembah. 以他们起初的愿望就是要遇见这个新生的王，要拜这个新生王，一直到了那边，他就实行了他起初的愿望。 Kata menyembah di sini, 在这里所讲的敬拜， artinya mereka sujud merebah sampai ke tanah. 他们就是真正的跪下来，他们那个匍匐的敬拜，一直头都磕到了地。 Adalah satu bentuk pengakuan bahwa yang disembah ini adalah seorang yang hebat. Dia mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. 他这样的一种匍匐的敬拜的这个具体的举动，就代表着他所拜的是他的君王。 Bagi kita mungkin baca ini simple. 我们好像念这个，好像这个很简单的事情， Tapi apakah simple ini? 是不是这么简单的呢？ Tidak simple. 不简单。 Mereka menyembah Yesus. 他们拜耶稣， Sekalipun mereka melihat bertemu dengan seorang bayi yang lemah dan tidak berdaya. 他看到了这个小孩子是一个他是非常幼小的， Ini betul-betul membutuhkan iman yang luar biasa untuk mau menyembah seorang 他们 bayi. 要敬拜这样的一个那个幼小的孩子呢，而且是非常普通的呢，是要一个很坚定的信心。 Orang Majus ini adalah orang yang berpengetahuan. 因为博士是一个有高级学问、有知识的人， Di tengah hidup bermasyarakat mereka adalah kelompok bangsawan. 他们在人群的当中，他们是属贵族的， Maka itu tidak heran kenapa mereka langsung menuju istana Herodes. 所以他们能够要去见那个希律王，直接就能够进到王宫见到希律王。 Tetapi sekarang baby ini ada di rumah sederhana. 然而，这个的婴孩却出生在一个普通的在一个普通的房子里面出生。 Kalau bayi ini ada di istana, mereka sujud menyembah tidak terlalu sulit. 如果这个婴孩是在王宫的里面，那么他们去拜这个新生的王，这不是一件难事。 Bagaimana mungkin orang yang masuk kelompok bangsawan sekarang harus sujud menyembah kepada seorang baby yang begitu lemah? 哪里有这样的道理？他们是一个贵族，是博士，他们却要敬拜一个普通的孩子，而且出生在一个普通的房子里面。 Kalau kita ketemu Presiden Jokowi, kita begini ya. 如果我们看到了周国卫，我们的新总统，我们这样的一个举动， Simple, sederhana. 这 Karena dia 很简 presiden. 单，因为他是总统的身份。 Tapi kalau kita ketemu satu Jokowi yang lain, yang tukang beca, 如果也是一个名叫周国卫，但是他只是三轮车夫的话， apa kita mau begini? 你愿意这么做吗？ Paling kita hanya begini toh. 最多我们就这样子伸出手 Betul 来 tidak?，岂不是这样吗？ Sebenarnya orang Majus punya alasan yang cukup untuk tidak sujud. 显然呢，博士呢，他们不拜他呢，有足够的理由， Karena bayi ini terlalu lemah. 因为这个孩子还非常的幼小， Dia tinggal di rumah yang terlalu sederhana. 他在非常的一个简陋的这个房子里面诞生。 Ketika dia melihat Yusuf dan Maria sebagai orang tua pun sangat lemah. 然而他看到他的父母约瑟与玛利亚也是非常平凡的人， Ketika mereka tetap sujud menyembah, 但是他们仍然去其敬拜， ini membutuhkan iman yang luar biasa. 这需要有格外的恩 Ini 典 membutuhkan 与 satu 信心。 pengetahuan iman, pengenalan yang luar biasa. 他实在是有特别的。
信 Hari ini 心。 ketika engkau dan saya beribadah, 今天你我在这里敬拜， apa motif Anda? 我们的动机是怎么样的？我们的心愿怎么样的方式来敬拜呢？ Apa karena kita merasa kita orang Kristen? 我们是否知道我们自己是基督徒， Kita merasa tidak enak kalau tidak ke hari Minggu, datang ke gereja 或 pada 者会 hari Minggu. 觉得那个礼拜天也有些麻烦，总是要到礼拜堂去， Atau kita tidak merasa enak kalau Natal kok nggak datang beribadah. 或者是来到那个圣诞节我们不来，觉得不好意思这样的缘故而来的。 Apa motif Anda datang? 那么我们来的目的是怎么样？我们的动机又是如何呢？ Orang Majus tidak kehilangan sukacita karena motif awal sampai nanti di lapangan. Ini persis sama. 他从来没有消减他的喜乐，因为他起初的愿望与信心，直到他见到耶稣的时候没有改变。 Dia tidak membiarkan lingkungan apa yang dia lihat mempengaruhi konsep pengetahuan imannya itu. 他没有因为外界的条件以及所看到的和与他的原来的想象不一样的时候，他而改变了他起初纯粹的动心的 Bapak 动 Ibu 机， pun bisa mengalami sukacita yang sama. 所以他的喜乐没有消减。 Engkau tidak akan kehilangan sukacita ketika engkau tidak membiarkan faktor luar mempengaruhi hidupmu. 如果我们不让外面的条件、外面的事情来影响我们的话，我们的喜乐总不会减少。 Lalu yang kedua, 第二点， mengapa mereka tidak kehilangan sukacita? 为什么他们的喜乐没有消失呢？ Pada waktu mereka datang, mereka sangat jelas mengatakan, kami mencari dia, mencari Yesus. 他来的时候非常的清楚的说，我们要寻找这个小孩子。 Karena bintang ini memberikan satu tanda bahwa ada seorang raja yang akan lahir. 因为那个星出现的时候，启示他说有一个王要降生。 Maka begitu tiba di Yerusalem, 当他来到了耶路撒冷， kalimat yang pertama mereka langsung bertanya, di manakah dia? 第一句呢，他们就问说那个王生在哪里？ Dia tidak bertanya, 他没有问， di mana kuliner yang enak? 他没有说在哪里那个舒服， Dia tidak tanya yang lain. 他没有问到别的， Begitu tiba dia langsung tanya, di manakah dia? 他直接就问这个王生在哪里？ Karena perjalanan mereka memang dengan tujuan yaitu mencari dia ini. 实在的，他们来的目的就是要寻找这个小孩子。 Mereka bukan melancong terlebih dahulu. 他们并不是说他们有其他的愿望， Atau mengunjungi atau mengagumi istana Herodes atau bait suci Salomo. 他不是要看所罗门的圣殿，也不是要看西律的王宫， Atau mereka mencari oleh-oleh terlebih dahulu untuk kenang-kenangan pulang ke rumah. 也不是要寻找一些礼物带回去给他们的家人朋友们。 Begitu tiba di Yerusalem, kalimat yang pertama langsung bertanya, di manakah 当他 dia? 到了耶路撒冷，第一句话就问这个新生的王在哪里？ Siapakah Kristus ini? 基督耶稣是谁呢？ Bagi orang-orang Majus pada waktu itu, 对那个当时的博士来说， dalam perjalanan yang melelahkan mereka hanya ingin cari pribadi ini, siapakah dia? 他们在非常辛苦的跋涉的当中，他们只有一个念头，就是要遇见这位新生王。 Dalam konsep orang Majus, siapakah sesungguhnya bayi ini? 他知道说，在他的观念的里面，到底这个婴孩是谁，他一定要遇见他。 Alkitab mengatakan sangat jelas, dia 圣经里面 adalah 非常 raja 清楚的， orang Yahudi. 他是以色列人的王。 Di manakah dia raja orang Yahudi itu? 那个以色列犹太人的王在哪里呢？ Ini adalah konsep yang mereka punyai. 这就是他们当时的观念。 Ketika dia mengatakan di manakah dia, bagi orang Majus, dia ini adalah raja di atas segala raja. 那么他们就相信这位王就是万王之王。 Konsep ini tidak semua orang tahu. 这个观念并不是所有的人都知道。 Pada waktu Yesus lahir, 当耶稣出生的时候， orang Majus ini bukan Israel yang mengenal bahwa Yesus ini adalah raja. 那么不是以色列人，他们就告诉他，就说这个是王，以色列的王。 Pada waktu Yesus disalibkan mau mati, 当耶稣要被钉十字架要死的时候， orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu yang mengenal bahwa Yesus ini raja. 那么所有的人知道说耶稣是这个是王， Sehingga dia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. 他说耶稣，当你得过降临的时候，你纪念我。 Engkau lihat catatan Alkitab. 这个在圣经里面有记载。 Di awal Injil Lukas, orang Matius ini orang mengatakan ini raja. 在那个路加的福音呢有记载说， Matius 马太福音里面有说，这个是一位的君王，就是以色列的 Di 王。 bagian akhir Injil Lukas, maka Lukas mengatakan dia ini raja. 在路加的福音的最后讲到了他是王。
Di permulaan Injil sampai di akhir, ada Saya- satu yang ingin katakan bahwa pribadi yang lahir, yang dicari siapakah dia, itu adalah raja. 那么这就所寻找的小孩就是王。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Apakah orang Yahudi tidak tahu? 是不是犹太人不知道？ Apakah ahli Taurat dan ahli-ahli orang Farisi tidak tahu? 是不是法利赛律法师他们那个文士不知道？ Mestinya mereka tahu. 显然他们都知道。 Karena ketika mereka ditanya sama Herodes, mereka bisa mengatakan di Bethlehem, di tanah Yudea. 那么他们就在那边个时候呢，他们就问希律王， Mereka mengatakan raja itu lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. 他们就是说那个犹大的地的伯利恒有一位君王要在那里诞生， Tapi mereka tidak punya respon. 但是他们对着这个君王的诞生没有反应。 Pengetahuan ada, tetapi tidak ada responnya. 他们的知识、他们的智慧有，但是他们没有反应。 Tetapi orang Majus dan orang yang penyamun ini beda. 但是这几位的博士呢，他们不一样， Mereka ada respon. 他们有反应。 Sehingga ketika diberitahu, mereka tetap pergi mencari. 所以当他们知道了这个孩子所当去的地方，他就是顺着心的引导，他们要去找。 Sehingga ketika bertemu dengan bayi Yesus, 当他们遇见了耶稣的时候， mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 他们就献上了黄金、乳香与没药。 Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman tidak. 我不知道弟兄姐妹们有没有这样的经历。 Dari rumah kita sudah menyiapkan sesuatu yang baik. 当我们从家里预备了许多好的东西， Kita maksudnya adalah untuk berikan kepada orang itu. 我们起先是已经为某某人来预备的， Tapi begitu sampai di sana, 但是到了那个地方， nggak jadi berikan. 后来就不曾给他了。 Pernah punya pengalaman seperti ini nggak? 有没有这样的经历呢？ Karena waktu berangkat kita bayangkan orang ini, si A ini atau si B, jabatannya begini, tinggal di rumah begini, modelnya begini, lalu kita siapkan yang modelnya begini. Ya lah. 当从家里要出发的时候，就想想这个官员他的官职是这样，他的住家又是这样，他的情况呢的事情又是怎么样呢？那么他的人又是怎么样？所以就预备了这个当献给他的一个非常贵 Begitu 重的礼 tiba 物 di。lapangan, 然而到了跟他遇见的时候， orang bilang, Pak, rumahnya di sana. 那么人家就告诉哦，他的家是在那个地方， Lalu lewat jalan Gang Buntu. 然后就进到了一个那个没有出口的巷， Begitu kita lihat, 然后去看， rasanya salah, masa kita kasih yang model begini? 好像是不对呀、这个人的住家他是这样的人吗？我这个礼物难道送给他吗？ Maka kita urung, simpan lagi. 然后就再把这个礼物又收起来了。 Pernah punya pengalaman seperti ini? 有没有这样的经历呢？ Orang Majus punya alasan ini tidak? 那么这样的这几个位博士有没有这样的感觉呢？ Dia punya alasan. 他有理由不给。 Dia membawa semuanya itu kalau dia bertemu di istana Herodes, dia berikan itu cocok gitu loh. 如果他遇见的这个小孩子是在王宫的里面，那么这些所带的黄金、乳香、没药那个献上是非常适合的。 Tetapi orang Majus ini ketika bertemu dengan Yesus di rumah yang sederhana, dia tetap memberikan yang sama. 但这个博士呢，他看见的小孩子在这个屋子的里面呢，而且他屋子平凡，小孩子也平凡，他的父母也是普通的人，他仍然把他所预备的献上。 Pribadi Yesus sebagai raja tidak ditentukan di mana dia dilahirkan, 耶稣是王这个身份不受这个外在的环境所影响， tapi ditentukan oleh pribadinya sendiri. 而是在于他本来就是王。 Napoleon pernah mengucapkan kalimat seperti ini. 有这样的一句话说， Napoleon itu adalah kaisar Perancis, 这个是弗兰基斯的一个王，他这么说，法国的一个王， seorang raja yang hebat. 他是一个非常了不起的王。 Tapi di akhir kepemimpinannya dia ditawan, dikalahkan, lalu dibuang di satu pulau namanya Saint Helena. 在他那个，因为他战败的被掳了，他就被那个放逐到别的国家去。 Nah di pulau ini dia kehilangan kekuasaan, dia kehilangan segala-galanya. 在这个岛屿的里面，他失去了一些自由、权柄与尊贵。 Pada waktu itu dia berkata demikian kira-kira. 在那个时候呢，他说了一句话，大概意思是这样的： Sejarah-sejarah 这个历史 selama ribuan tahun menghasilkan orang-orang agung dan pemimpin militer yang besar. 那么所有的这些尊贵荣耀都是给那些的君王以及那个元帅们， Ada Hannibal, ada Alexander the Great, ada Genghis Khan, 有许许多多的， termasuk saya Napoleon ini, 也包括我自己在内， yang mempunyai ambisi mendirikan sebuah wilayah menjajah puluhan negara,
mempunyai menjelajah ribuan kilometer, mempunyai jutaan prajurit, namun akhirnya kuasanya hancur, dia mati. 他有那样的野心，他不但在自己的国家有权柄，他还要成为统治者，去奴役别人的国家，侵占别人的地图。有许多的百姓，也有许多的士兵。 Sejarah akan melupakan kami. 但是他这个世界能够把他遗忘。 Lalu dia mengucapkan kalimat ini. 然后他这么说： Hanya seorang yang tidak pernah memiliki militer. 就是有一个人从来没有，不是将帅的， Tak punya senjata. 他没有这个武器， Namun kerajaannya sampai selama-lamanya. 然而他的国是没有全境的。 Lalu wartawan orang bertanya kepada dia, siapakah dia? 然后那个记者就问他说， Napoleon menjawab, 拿破仑就这么回答： dia adalah seorang yang ada dalam kitab suci, seorang dari Nazaret, Yesus Kristus. 他就是在圣经里面所记载的拿撒勒人耶稣。 Engkau lihat seorang kaisar 你看这样的一个王， yang mempunyai teritorial kekuasaan yang begitu besar. 他是那样的有野心，也有那样的实力，有他的子民，还侵占别人的国家，成为他的殖民地。然而他自己败落的时候，没有人纪念他。 Sampai akhirnya semuanya hilang, sejarah pun melupakan. 所有的一切，人家都忘记了，这个历史也渐渐的把他淡忘了。 Dia mengatakan hanya satu orang, 他说只有一个人， yaitu Yesus. 那就是拿撒勒人耶稣， Dia adalah raja di atas segala 他 raja. 是万王之王。 Hari ini ketika kita beribadah, 今天我们在这里敬拜他， siapakah Yesus bagi engkau? 耶稣对你是怎么样的呢？ Siapakah Yesus bagi hidupmu? 耶稣在你的生命中曾有什么样的影响呢？ Ketika orang Majus mencari dia, 当博士来寻找耶稣的时候， mereka tahu inilah raja di atas segala raja. 他们知道他所寻找的是万王之王。 Walaupun suasana tidak mendukung dia, mereka tetap memberikan yang terbaik karena 所 tahu 有 ini 外 raja. 在的情形、外在的条件都不支持， Raja yang berdaulat atas hidup mereka. 但是这位王是他生命的主宰， Adakah Kristus berdaulat atas hidupmu? 就是基督要在我们的生命当中居首位， Berdaulat atas keluargamu? 他要在我们的家庭居首位， Berdaulat atas usaha pekerjaan? 要在我们的事业当中居首位。 Siapakah Yesus bagi engkau hari ini? 耶稣对你我的实在的影响是什么呢？ Ini yang kedua. 第二点， Lalu yang ketiga, 第三， para Majus datang dengan motif yang jelas, yaitu memberi, bukan menerima atau mendapatkan. 这个博士来，他们的心意呢，就是要纯粹的要奉献，并不是要得着什么。 Alkitab mengatakan mereka membuka tempat harta benda, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. 圣经里面记载说，他们打开那个宝盒，就拿出了黄金、乳香、没药，献上给耶稣。 Makna sukacita acap kali dikaitkan dengan apa yang bisa kita terima. 那么他又是那样的喜乐的献上，这是怎么样的呢？ Apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita dapatkan, itu akan membuat kita sukacita. 我们所得到的是什么？我们常常得到的，我们才有喜乐。 Semakin kita mendapatkan lebih banyak, semakin kita sukacita. 我们常常说，我们得到的越多，就越喜乐。 Sebaliknya semakin hilang, kita semakin tidak sukacita. 常常其实是相反的。倘若单纯是为着得着而喜乐，你得不着真正的喜乐。 Natal itu kan zamannya, masanya beri hadiah, betul ya? 那个时候，那个黄金不是普通的礼物。 Natal zamannya orang kasih hadiah. 哦，那个圣诞节在当时的那个时代的里面呢，人都是要给礼物的。 Maka orang tidak heran ya, Natal sak kota Surabaya dia bisa teko terus. 所以常常人家会来到试睡， Surabaya apa Gloria satelit Natal dia ono. 因为那个在他们就有的到处走呢，在沙德利这边呢有庆祝圣诞，这人就来了。 Di Galaksi Natal dia ono. 那么在那个卡拉西那边呢有庆祝圣诞呢，有一帮人他们就又到那边去了。 Di Pacar Natal dia ono. 在巴扎达那个有庆祝圣诞，他们也到了。 Bahkan Natal Komisi Wanita sing datang bapak-bapak. 那个有的呢，甚至是那个姐妹团去的呢，都有弟兄来到了。 Kalau dulu datang ya nggak apa-apa. Itu Komisi Wanita sudah jelas. 那如果他通常都是来的，也是普通的事，但是平常是没有。但是为了礼物呢，那个就是姐妹团去的弟兄都来了。 Natal remaja sing teko bapae. Nah, 他是这样的。
Lalu karena apa? Karena ada hadiah, betul nggak? 是因为要得到了一份礼物。 Begitu pulang, nggak dapat hadiah dia. 他回去了，如果没有得到礼物， Wah, Pak Lim nggak mainin, nggak. Aku masa nggak dikasih hadiah? 怎么 Ngamuk 没 dia. 有给我礼物呢？他就生气了。 Wah, pendeta ini payah ini. Iya. Masa semua dapat hadiah, aku nggak dikasih? 哎呀，这个牧师太过分了，别人都给礼物，怎么没有给我呢？ Mutung akhirnya, betul nggak? 啊，他觉得很失望呢。 Biasanya Natal itu kan musim makan-makan, betul nggak? 常常那个圣诞的时候有那个爱宴， Begitu selesai acara, kumpul makan. 当那个节目完了，总是要聚在一起聚餐。 Nah, kami selalu saya khotbah di KW, Natalan. 那个姐妹部的团契那个庆祝圣诞。 Selesai acara makan kok di sebelah. 那么聚会完了之后呢，就在那边那个有一起聚餐， Wah, ibu-ibu langsung geluduk semua yang makan di situ. 所有的都坐下来在那边。 Di samping saya ada satu orang, kita diri agak jauh. Samping saya ada satu. 我在旁边的时候， Lalu saya komentar begini. 我就这样说， Wah, ternyata semangat makan ibu-ibu tidak kalah sama bapak-bapak. Ya. 显然那个姐妹那个吃的干净，也不输于那个弟兄。 Karena memang itu. 其实常常是这样的一种状况。 Orang Majus tidak seperti ini. 但是呢，这几位博士不是这样的。 Sesuatu yang dia punyai, justru dia ketika mencari Yesus, dia tahu motifnya adalah memberi, bukan untuk mendapatkan. 他已经预备好的礼物，他要遇见耶稣，不是要从耶稣那边去得到一些什么，而是他已经预备好的要献上去。 Seperti saya katakan, dia punya alasan untuk tidak memberi. 但是其实呢，就是我刚才所说的，他有很多的理由，他可以不献上， Karena bayi yang ditemukan tidak seperti yang ada dalam pikirannya. 因为他所遇见的这个小孩子，不像他想象中的，也不像他们观念当中的弥赛亚。 Apakah ini lalu menghambat dia untuk memberi? 有没有因着这个阻碍了他的奉献呢？ Atau mengurungkan niatnya? 或者那个把那个奉献的东西减少呢？ Enggak. 没有的。 Alkitab mengatakan begitu bertemu dengan bayi Yesus di rumah yang sederhana, mereka langsung membawa apa yang telah mereka persiapkan. Semuanya itu diberikan kepada 圣 Kristus. 经里面清楚的记载说，他看见这个小孩就揭开宝盒，把他所预备的所有的黄金、乳香、没药完全的献上。 Apa yang kita miliki itu bisa berubah-ubah sungguhan. 我们自己所拥有的都会改变， Semuanya itu bisa berubah. 所有的都会改变。 Tetapi pengenalan kita kepada Kristus itu tidak akan. 但是基督，我们纪念基督坐在主的身上的事情不会改变。 Kalau kita membiarkan sukacita ditentukan oleh apa yang kita miliki, maka kita akan kehilangan sukacita itu. 如果我们的喜乐是建在人或者条件的这个世界的某一件事情，或者是人事物的身上，都会改变。 Natal sesungguhnya adalah menegaskan bahwa makna sukacita itu, hidup itu bukan ditentukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi ditentukan oleh seberapa besar hati yang lapang dan rela berbagi dan memberi. 其实圣诞的实在的意义，不是说我们拥有多少，我们要得着多少，乃是我们一个宽广的心，我们有多少的奉献。 Natal sesungguhnya Allah memberi anaknya. 真正的圣诞的实在的意义，最大的礼物就是天父把主耶稣基督赐给我们。 Ada satu cerita satu kisah yang ditulis oleh Lauren Young. 有一个这样的一个故事。 Satu hari seorang pendeta ini Lauren Young ini dia ingin mengunjungi papa mamanya di daerah Virginia Barat, daerah pertambangan waktu itu. 那个时候就去访问了这个人。 Pada waktu dia sampai daerah pertambangan itu, 当他到那个pertambangan那个地方， dia melihat ada sepasang suami istri muda yang sedang berhenti dekat seorang pria yang timpang, yang meminta sesuatu. 那一对的夫妇，他看到了有一位这个瘸腿的人。 Nah, suami istri ini dari pakaiannya mereka tahu, Lauren yang mengatakan saya tahu, mereka adalah orang yang bekerja di pertambangan. 我知道他们这一对人呢，他是在那个地方做事情的。 Nah, istrinya itu berbisik kepada suaminya. 那么那个妻子就对丈夫说， Lalu dia memandang istrinya dengan tersenyum. 他就对这个丈夫就对这个妻子微笑， Lalu dia mengangguk. 然后他就点点头。 Lalu sang istri mengeluarkan dompet koin yang sudah tua dan berwarna gelap. 然后呢，这个做妻子的就从他的那个钱包里面拿出了一个非常旧的那个铜片来。 Kemudian dia menghampiri orang yang timpang itu, lalu menuangkan semua isi koin itu. 然后就走进了这个瘸腿的人，然后把他那些小钱就给他。 Semua
uang itu jatuh bergerincing dalam mangkok tadanya si orang pincang itu. 哦，那些的小钱就丢进了这个呢瘸腿的人带着一个网来讨钱的，就进了他的网里面。 Dia mengucapkan satu kalimat, Merry Christmas. 他说了这么的一句话 Merry Christmas, selamat hari Natal. 啊，他说圣诞快乐。 Dengan penuh ucapan syukur orang timpang itu mengulurkan tangannya dan memberi salam kembali. 他非常的欢喜呢，然后就向他那个祝贺他圣诞快乐。 Lauren yang ini terus mengamati pasangan suami istri ini. 那么这位罗伦他就是一直在注意的这一对夫妇的举动， Mereka tidak punya uang lagi sehingga mereka harus pulang berjalan kaki. 因为呢这对夫妇呢他自己已经没有路费能够回去了。 Namun langkah kaki mereka itu terasa begitu ringan, Lauren yang katakan. 然而呢，这对夫妇他看到了这一对这位罗伦看到了这一对夫妇呢，他走的时候呢，脚步是那样的轻省。 Ketika mereka meringankan dompet mereka, 当他们的那个钱包空空的时候， secara tidak langsung mereka juga meringankan hati mereka. 他们的心也非常的轻松了。 Sukacita yang timbul karena pemberian itu telah diwujudkan sebagai sesuatu yang ajaib yang bernilai kekal. 他的喜乐呢，从他的脸上流露出来，是因着他把他所有的都给了这一个瘸腿的人。 Orang Majus mengalami sukacita ketika dia bisa mempunyai kesempatan untuk memberi kepada Kristus. 那个的博士他有这样的喜乐，他因为他有机会能够把他所有的上好的献给了他所要寻找的王。 Natal adalah Allah memberikan anaknya. 圣诞就是天父把他的独生子赐给我们。 Kelahiran Kristus adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada 耶 kau 稣基督的降 dan kepada saya. 生是天父给我们最大的礼物， Anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. 最大的恩典，神给了我们，就是把基督给了我们。 Natal Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. 他把独生的爱子主耶稣基督赐给我们。 Para Majus memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. 这些博士献上的黄金、乳香、没药。 Pertanyaannya sekarang, 现在的问题是， apakah yang sudah Anda atau kita berikan untuk Tuhan di Natal tahun ini? 在这个圣诞的时刻里面，我们是否把上好的献给主？ Ketika engkau diberi kesempatan untuk memberi, itulah sukacita yang Tuhan anugerahkan. 当我们能够有机会奉献的时候，这是神所给我们的机会，也是给我们的恩典。 Tahun ini mungkin Anda melewati tahun dalam suasana yang kurang menyenangkan. 可能今年的圣诞不像往年那么的恶劣， Mungkin Anda sedang dirundung masalah keluarga. 可能有的一些家庭的问题的缘故， Mungkin masalah kesehatan yang terus merosot. 也许有的人因着这个身体的健康的衰退， Atau Anda sedang dililit persoalan keuangan, 或者有的是因着经济的拮据， ditinggal oleh orang yang engkau kasihi. 或者是你所爱的人离开了你。 Apapun yang kita alami hari ini, 无论我们所遭遇的是什么， jangan biarkan itu semua merampas sukacita hidup kita 不 di 要 dalam 让这 Tuhan. 一些外在的东西夺去我们心中的喜乐， Jangan biarkan sukacita hidup kita ditentukan oleh hal-hal yang di luar. 不要让我们的喜乐受到外在一切的影响。 Fisik boleh lemah, 我们的身体可以衰败， tapi hati kita tetap harus penuh sukacita 但 ilahi. 是我们的里面却是一天新是一天，满有喜乐。 Finansial boleh berkurang, 我们有许多的事情， kesulitan keluarga mungkin kita alami, 可能我们的家庭有一些的难处， tapi jangan biarkan sukacita Natal itu hilang dalam hidup 不 kita. 要在那圣诞的喜乐给带走了。 Orang Majus tidak membiarkan perjalanan yang sulit, 这个那个博士们不为着他的长途跋涉的辛苦， dia tidak membiarkan bahaya yang mengancam, 他也不怕受到的一些的威胁， dia tidak membiarkan realita yang dia lihat, 他也不受到他所看的这些的实际，好像跟他的原来的观念有差异， berbeda sama sekali mempengaruhi sukacitanya. 没有因着这些的差异影响了他的喜乐， Mereka tetap datang kepada Yesus. 他仍然来到耶稣的面前， Mereka tetap menyembah Yesus. 他们仍然拜耶稣， Ini membutuhkan iman, 这需要信心。 menyembah kepada bayi yang lemah. 他拜那位幼小的婴孩， Realitas boleh tidak sama, 可能看到的现实与他的想象不一样， tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 他仍然把他所预备的上好摆上。 Jangan biarkan faktor di luar mempengaruhi hidupmu.
不要让外在的条件、外在的事情来影响你内在的喜乐， merampas sukacitamu di dalam Tuhan. 不要让我们内心的喜乐被夺走。 Pengenalan kita kepada Kristus itu jauh lebih penting. 我们认识主耶稣是我们生命当中最重要的事情。 Sejak awal orang Majus mengenal dan memahami pengetahuan itu. 当那个博士被启示，他遇见了这位君王的时候， Ketika tiba, pengetahuan iman itu dia terapkan dalam hidupnya. 然后他就在看见了这个耶稣的时候，他就一直建立着信心。 Sehingga Alkitab mengatakan melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. 他们看到新出现的时候，他们就喜乐了。 Allah ingin engkau mengalami sukacita ini. 神盼望我们能够经历这样的喜乐。 Terlebih ketika kita menyongsong tahun yang baru ini. 当我们迎接这个新年的来到， Sukacita pengenalan kepada Kristus Sang Bayi Natal itu. 让我们更加认识我们的这位基督，让我们的喜乐增加。 Amin. Tuhan, Natal Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. 天父，圣诞你把最好的礼物，把你的独生儿子赐给我们， Biarlah kami meresponi, membuka hati dan hidup kami. 让我们能够回应你，打开我们的心来迎接你， Menerima Engkau sebagai Raja di atas segala Raja. 来迎接你这位万王之王， Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 来接受你为我们生命的救赎主。 Kami boleh datang untuk menyembah dan mencari Engkau. 我们要寻找你，我们遇见你，我们要敬拜你， Kami boleh mengenal Engkau lebih mendalam lagi. 让我们更深的来认识你， Dan kami boleh mendedikasikan yang terbaik kepada Engkau. 然后我们能够把最好的献上给你。 Realita hidup seringkali berbeda ya Tuhan. 我们的现实生活常常有差异， Apa yang menjadi pengetahuan iman kami, apa yang menjadi harapan kami. 什么是我们所认识的，什么是我们所盼望的。 Ketika kami jalani hidup ini, kami kadang-kadang dibenturkan dengan hal-hal yang berbeda. 常常我们遇到的一些难题，我们感到有冲突的时候， Jangan biarkan itu merampas sukacita kami ya Tuhan. 不要让这一切的事情、外在的事情夺去我们心中的喜乐。 Seperti orang Majus ketika berangkat dari timur sampai di Yerusalem. 当这几位的博士他们从东方来到耶路撒冷， Perjalanan yang sulit, yang bahaya. 他们跋山涉水，经过了许多艰难的旅程。 Realita bayi yang sangat berbeda dari pengharapan mesianik. 他们所看到这个幼小的孩子与他们所想象当中的弥赛亚是那样大的差异， Tapi itu tidak mempengaruhi atau menyurutkan sukacita di dalam menyembah dan memberikan yang terbaik kepada Engkau. 但没有动摇他们的信心，他们仍然敬拜这位万王之王，把上好的献上。 Tolong kami ya Tuhan, 主，你帮助我们， supaya kami boleh mengalami sukacita yang sama. 让我们能够经历像博士所经历的那样的喜乐。 Berkati umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. 你赐福你的百姓、你的子民们在这里敬拜， Dengan sukacita ilahi yang melimpah. 让你的属天的喜乐临到我们， Terlebih secara khusus memasuki tahun-tahun yang baru. 更让我们进到新的一年的里面。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。